Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam kuliah subuh pada hari ini Ahad di bulan Disember, minggu kedua bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman An-Nadi SPM 1996 dengan kuliah yang bertajuk Juzuk Amma Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Marilah sama-sama kita membuka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah disertai dengan selawat sebanyak 3 kali. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafadhal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق الجهاد ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه وسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Pertamanya syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas limpahan rahmat, kurniaan dan perkenan serta keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan. Seterusnya terima kasih kepada Presiden An-Nadi Datuk Rizwan yang dimuliakan sufuful asatizatil kiram, barisan para pendidik kita yang kita kasihi, cintai dan sentiasa kita mengharapkan panduan serta tagihkan doa daripada mereka. Moga-moga keberkatan ilmu yang pernah kita pelajari dan akan terus mempelajari daripada mereka ini dapat menjadikan hidup kita lebih baik dari sehari ke sehari insya-Allah. Seterusnya sahabat-sahabat An-Nadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah At-Takatsur, berkaitan dengan surah yang baru iaitu surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur adalah surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah, mengandungi 8 ayat, dan tujuan surah ini ataupun sinopsis ringkas daripada maksud ataupun kandungan surah ini adalah mencela perbuatan menyibukkan diri dengan sebenar-benar kesibukan bimazahiril ahyah, dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kita panggil dengan kehidupan, dengan benda yang menunjukkan kepada simah kehidupan. Simah kehidupan ni maksudnya apa? Identiti, dengan kalau rumah tu dia adalah kategori-kategori dia. Kalau kereta tu pula ada, maksudnya dia nak bermegah-megah dengan kehidupan lah, dengan segala kemewahan ataupun dengan segala kita panggil identiti keduniaan itu. Wa tazkir bil maut, dan juga mengingatkan kita tentang kematian serta alam kubur dan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Serta dalam surah ini mencela golongan-golongan yang lalai daripada mengingati akhirat dan sesungguhnya tidak akan berjaya ataupun tidak akan terlepas daripada neraka ataupun tidak akan melepaskan kita daripada neraka sifat sombong, kemegahan diri, pangkat, kedudukan dan seumpamanya, kecuali amal soleh sahaja yang akan menyelamatkan kita.
Dan nama surah ini ada dua, disebut At-Takatsur sebagaimana yang kita sedang pelajari sekarang, surah At-Takatsur, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' Sahih dia, dan diambil daripada perkataan At-Takatsur daripada ayat yang pertama, dan nama yang kedua adalah Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Dalam satu hadis yang diriwayatkan, cuma hadis ini bertaraf maudhu', iaitu hadis yang bercakap tentang fadilat surah tersebut lah, fadilat surah tersebut yang berkaitan dengan membaca surah At-Takatsur ini merupakan pahalanya sama dengan membaca 1000 ayat setiap hari. Itu antara dia punya daripada hadis yang disebutkan tentang fadilat surahnya, tetapi hadis itu direkodkan sebagai maudhu'. Nama yang lain iaitu Suratul Maqbarah. Surah Maqbarah iaitu berkaitan dengan perkataan maqabir dalam surah ini yang bermaksud kubur. Berdasarkan daripada Abu Hatim, daripada Sa'id ibn Abi Hilal, kana ashabu Rasulullah SAW yusammuna al-maqbarah wa lam yadhkur ta'lilu li hadhihi tasmiyah. Dan mereka menamakan surah ini, sebahagian sahabat-sahabat Nabi SAW menamakan surah ini dengan Al-Maqbarah dan tidak menyebut sebab kepada penamaan tersebut. La'allahu, moga-moga nama itu maksudnya diambil daripada perkataan zurtumul maqabir itu. Al-Maqbarah adalah tanah perkuburan, maqabir kubur-kubur. Maknanya dia nak menyebutkan tentang kondisi tanah kubur tersebut. Baik. Antara sebab turun surah ini adalah diriwayatkan daripada Ibnu Buraidah berkaitan ayat ini, Alhaakumut Takatsur, diturunkan sempena dua kabilah yang berada di Madinah, iaitu kabilah daripada kalangan orang Ansar, kabilah Bani Harithah dan Bani Al-Harith. Satu Al-Harithah, satu Al-Harith. Bani Harithah dengan Bani Harith. Mereka ini bermegah-megah dan berbangga diri dengan budaya, dengan anak pinak, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan kekuasaan. Salah satu kabilah bermegah ingin mengatasi kabilah yang lain. Mereka bertanya, faqalat ihdahuma fikum mithlu fulanin bin fulanin wa ibn fulan. Apakah di kalangan kamu terdapat insan seumpama fulan ini dan fulan ini, fulan ini. Kemudian yang seorang lagi pula, yang satu kabilah lagi pula tanya juga soalan yang sama. Tafakharu bil ahya, mereka berbangga dengan orang-orang hidup. Contoh kita menyebut nama-nama orang-orang yang hebat-hebat dari kalangan okey, saya orang kampung sekian, dalam kampung saya ada sekian. Hang ada, macam tu. Kalau bahasa budak-budak sekarang ni, kau ada, macam itulah kan. Lebih kurang begitulah kan. Apakah maknanya berbangga dengan perkara-perkara yang menunjukkan kemegahan duniawi. Maka mereka kemudiannya diajak, intaliqu bina ilal qubur, marilah kita pergi ke kawasan perkuburan. Faja'alat ihda ta'ifataini taqul, maka mulalah salah seorang daripada dua kabilah itu berkata, fikum mithlu fulan, apakah di kalangan kamu terdapat seumpama si fulan, yushiruna ilal qabri, mereka menunjukkan ke arah kawasan kubur si fulan itu, wa mithlu fulan, dan seumpama si fulan. Begitu juga kabilah yang lainnya menyahut dengan perkataan yang sama. Maka pada ketika itu Allah menurunkan ayat, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir laqad kana lakum fima ra'aitum ibratun wa syughul, ataupun wa syughlun. Berkata yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, kamu telah dilalaikan dengan berbengah-bengah, dengan memperbanyakkan urusan kemegahan, sehinggalah kamu sendiri menziarahi kubur. Maka dalam keadaan ini, perbuatan menziarahi kubur itu sepatutnya mendatangkan ibrah, pengajaran, dan juga menyibukkan diri kita dengan akhirat. Maka ini adalah sebab turun surah ini,
InsyaAllah kita akan ambil pengajaran yang baik pada surah ini berkaitan dengan apa yang kita patut lakukan dari sudut keseimbangan dunia dengan akhirat. Bukan kata dunia tinggal terus ataupun dunia kita tak peduli terus sehingga menyebabkan kita ini tidak menuntut perkara yang ada dekat dunia ini sesuai dengan keperluan dan juga sesuai dengan kita panggil hak kita, tetapi kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Takatsur, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طيب. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megah. Kamu telah dilalaikan dengan urusan bermegah-megah. Alhaakum at-takatsur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kesibukan kamu mencintai dunia, nikmat dia dan juga kemegahan dunia daripada mencintai ataupun memenuhkan tuntutan terhadap akhirat. Dan kekalnya kamu dalam keadaan sedemikian hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu menziarahi kubur dan kamu menjadi dari kalangan ahli kubur tersebut. Kata Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan daripada Ibnu Zaid bin Aslam daripada bapanya, Nabi SAW bersabda tentang mafhum ayat ini, alhaakumut takatsur, iaitu daripada ketaatan, kamu dilalaikan daripada mentaati Allah sehinggalah datang kepada kamu kematian. Perkara ini secara tradisinya ataupun secara tradisionalnya kita memahami perkara yang melalaikan ni, at-takatsur ni, sebahagian daripada ulama sebut at-takatsur fil amwali wal aulad, daripada anak-anak dan juga harta benda. Daripada anak-anak dan harta benda. Sebab tu soal harta pernah datang satu hadis daripada Nabi SAW tentang peringatan mengenai harta. Daripada Abdullah ibn Syikhir daripada bapanya, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berhenti sehingga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, aku mendengar dia berkata, alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Okey, ini soalan Nabi SAW tentang urusan harta. Nabi kata, menafsirkan firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu adam, anak Adam sering berkata, hartaku, 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 hartaku. Lalu wahal laka min malika, apakah engkau mempunyai bahagian daripada harta kamu kecuali sesuatu yang kamu makan, lalu harta itu musnah, dan apa yang kamu pakai lalu dia menjadi lusuh, dan apa yang kamu sedekahkan maka itulah yang kekal. Maka ini kita panggil konotasi terhadap harta. Harta ni bendanya tiga sahaja. Apa yang kita makan, makan tu habis begitu saja. Kalau yang menjadi zat, jadi zat lah. Kalau tak, jadi berat. Kan jadi zat ni. Makan banyak jadi berat. Ni kata kat diri sendiri ni. Lepas tu, makan kalau jadi zat, alhamdulillah. Kalau tak, dia jadi berat. Tu je, dua tu. Kemudian apa yang kita pakai, baju kita dan sebagainya, yang makan jadi berat tadi, baju sat je boleh pakai, betul kena beli lain pula sebab dah berat. Contoh, betul yang lama tu buat apa? Yang lama tu tak buat, tak sedekah. Sedekah lah. Kalau tak sedekah, duduk dalam lemari tu sampailah berkulat. Okey, wallahu alam. Hilang, lusuh baju. Au tasaddaqta fa amdaita. Dan yang ketiga ini, perkara yang kita sedekahkan, kita bagi,
kita berikan, kita manfaatkan dia untuk manfaat akhirat, maka itulah yang akan kekal. Begitu juga hadis yang serupa dalam konotasi yang berbeza daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya Nabi SAW bersabda, yaqulul abdu mali mali, berkata hamba, hartaku hartaku, wa inna ma lahu min malihi thalath, sesungguhnya daripada hartanya ada 3 kategori sahaja. Ma akala aw labisa fa abla, apa yang dia makan, fa'afna, ma akala fa'abla, dia dalam satu hadis sebut abla, satu lagi sebut afna. Ma akala fa'abna, fa'abla, ma akala fa'afna, apa yang dimakan maka dia habis. Au labisa fa'abla, yang dia pakai jadi lusuh. Au tasaddaqa faqtana, au tasaddaqa faqtana, ataupun yang dia sedekahkan, maka itulah yang akan dinikmati olehnya sebagai ganjaran dan kekal bagi dirinya. Wa ma siwa, benda yang akan kekal untuk akhiratnya. Wa ma siwa dzalika, selain daripada itu, fadhahibun wa tarikuhu linnas, harta tu akan pergi kepada tangan-tangan orang lain, ataupun yang ditinggalkannya itu menjadi habuan, waris dan juga pusaka yang diwariskan oleh orang-orang yang masih hidup selepas kita mati. Itu dia. Kalau kita faham konotasi harta ni, manusia akan tahulah betapa besarnya orang kata tanggungjawab terhadap harta yang sepatutnya digunakan pada jalan Allah untuk dikekalkan manfaat dia. Perkara yang kita guna dekat dunia ni dia habis begitu sahaja. Ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahawasanya akan mengikut si mati itu 3 perkara. Yatba'u al-mayyita thalathatun fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahlu wa malu wa amalu fayarji'u ahlu wa malu wa yabqa amalu. Ikut si mati 3 benda. Ikut dia pergi ke kubur, 2 ikut 2 akan balik, 1 akan kekal. Yang akan mengikutnya adalah keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Maka yang akan pulang, yang akan balik daripada benda tu adalah keluarganya, hartanya. Yang kekal bersama-samanya adalah amalannya. Okey, amalannya. Maka ini adalah satu benda yang harus kita sedar, bahawasanya perkara yang kita lakukan, apa yang akan meninggalkan kesan kepada kita adalah perkara-perkara yang kita buat dan mempunyai keterikatan dengan akhirat. Kata penyair Arab, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Engkau adalah milik, engkau adalah engkau dimiliki oleh hartamu jika engkau memegangnya. Maknanya bila kita pegang harta tu sebenarnya bukan pegang kita. Bukan kita yang pegang harta tu. Harta tu yang memiliki diri kita. Fa idza anfaqtahu, bila engkau infak harta itu, fal malu laka, barulah harta itu menjadi milikmu. Itu dia. Itu adalah satu benda yang harus kita sedarilah. Dan alhaakumut takatsur, kalau orang dulu mereka suka megah dengan harta dan anak-anak. Tapi hari ini, kata Dr. A'id Al-Qarni hafizahullah, apa yang kita megahkan? Dia bila satu hari dia tadabbur ayat ni, dia kata alhaakumut takatsur. Apakah yang menyebabkan kamu jadi memperbanyakkan? Apa yang telah kamu dilalaikan dengan memperbanyakkan, dengan memegah-megah, dengan banyaknya apa? Kalau dulu orang megah dengan banyaknya harta benda dan anak pinak, hari ni ada satu kemegahan lagi. Apa dia? Megah dengan like. Megah dengan like dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, retweet paling banyak. Instagram apa istilah dia, Datuk Rat? Saya tak main Instagram ni. Apa istilah dia? Apa tu? IG apa dia? Tak faham. IG tu orang like jugalah, like IG lah ya. Betul. Betul, like. Like jugalah. Kalau Twitter orang banyak like dengan retweet. Kalau IG orang like, Facebook pun orang like, apa lagi? Inilah benda-benda yang menjadi kegilaan pada zaman hari ini. Maka TikTok. TikTok. Lupa pula dah. TikTok memang lupa. Tak ada pun TikTok, tak buat pun. Anda yang ustaz-ustaz siap lagi geleng kepala, siap lagi menari jujuk langit lah macam-macam ustaz pula tu. Tu kata lalai TikTok.
dengan TikTok, dengan apa semua. Oh, tak ada apa, ada duduk sat-sat. Saya pun heran. Saya memang nampak macam gelagat manusia ni. Duduk tak duduk sat lagi, angkat handphone, lepas tu duduk buat. Rupanya duduk buat TikTok. Ya Rabbi. Itu menjadi satu benda kegilaan. Saya jadi kalau dalam rancangan saya tu dulu blur sekarang clear, saya terbalik dalam dunia hari ni. Saya tengok orang terbalik, dulu clear sekarang makin blur. Tengok manusia, ya Allah, apa benda gila sangat. Inilah yang menjadi kegilaan manusia pada hari ini. Inilah yang termasuk juga dalam maksud alhaakumut takatsur. Kita dilalaikan daripada memperbanyak-banyakkan, suka memperbanyakkan harta, dan hari ini suka memperbanyakkan pengikut, followers dan seumpamanya. Maka itu dikatakan, tapi salah ke Ustaz? Salah ke kita banyak followers ni gunanya untuk kita punya bisnes? Sama lah tu. Maknanya betul lah dari sudut bisnes tu. Tapi nanti bila kaya kita akan buatlah kebajikan. Masya Allah. Kita nak mentaklilkan tu tak ada masalah. Apa dia punya justifikasi tu okey sahaja. Kalau justifikasinya tu benar dan baik dan mempunyai manfaat, silakanlah. Tetapi perkara-perkara kalau banyak likers, banyak followers, dapat banyak duit, kan kembali balik kan kepada alhaakumut takatsur tu. Dia kembali balik kepada maksud yang sama. Dan apakah kita bila kita betul-betul dapat, selalunya orang akan kata begitulah, bila saya dah dapat nanti kan akanlah saya sedekah, akanlah saya berbakti, akanlah saya akan buatlah benda tu. Biasanya kita cakap sebelum kita buat. Tapi bila dah dapat esok, masa itulah kita nak tukar kereta. Masa itulah nak renovate rumah, panggil ID dan seumpamanya. Jadi benda-benda dunia ni akan sentiasa menjerat kita. Jadi itu perkara yang harus kita seimbangkan. Tak ada masalah nak buat TikTok apa semua tu, silakanlah tuan-tuan, bukanlah saya anti tu. Saya nak update Facebook pun seminggu sekali pun payah. Jadi orang lain maknanya terpulang kepada justifikasi masing-masing. Cuma beringatlah bahawasanya dunia kita ini hanyalah tempat kita dipinjamkan untuk sementara sehinggalah kita nak bertemu dengan Allah di dunia abadi. Baik, hatta zurtumul maqabir. Apakah maksud sehinggalah kamu menziarahi kubur? Ada dua maksud yang utama daripada sehinggalah kamu menziarahi kubur. Pertama sekali, sehinggalah benar-benar kamu menjadi ahli kubur. Okey, iaitu kamu didatangi dengan kematian. Dan maksud yang kedua adalah kamu pergi ziarah secara fizikal. Kamu pergi ziarah secara fizikal. Satu hadis Nabi SAW pada awal Islam, Nabi pernah melarang kita daripada menziarahi kubur. Dan menziarahi kubur ini diharuskan dengan syarat mematuhi syariat dan juga mengikut tata cara fiqh yang sebenar. Saya pernah berbincang perkara ni dalam banyak perbincangan lah. Dan tata cara ke kubur kita ni pun banyak benda-benda yang bila kita semak balik menyalahi daripada apa yang berada dalam mazhab Syafi'i kita juga. Jadi perkara-perkara saya pernah tengok tuan-tuan, pertama sekali dari sudut binaan kubur lah. Binaan kubur ni mudah cerita, perkara yang paling afdal adalah jika ada binaan sekalipun, tuan-tuan boleh tengok dalam panduan, ada panduan, garis panduan JAKIM, macam-macam garis panduan daripada Jabatan Mufti dan seumpamanya. Binaan tidak boleh melebihi 1 kaki dan binaan tersebut sepatutnya tidak boleh bersifat kekal, kecuali lah tempat-tempat yang kita fahamlah dalam negara kita ni hujan sepanjang tahun, tempat-tempat yang tanahnya mungkin mendap dan seumpamanya, mungkin perlukan kepada sesuatu yang menyebabkan tanah itu ataupun kubur itu kukuh, maka itu dibenarkan kerana perkara tersebut. Tetapi ada yang tuan-tuan yang saya tengok, Masya Allah, Tabarakallah, saya pernah pergi beberapa kawasan dan yang setakat ni tengok yang paling baik lah, yang saya kira paling cantik lah penyusunannya, tanah-tanah kubur di Raudhatus Sakinah di Kuala Lumpur lah kan. Dia ada satu di Gombak, satu lagi di mana tu,
belah yang kawasan baru dekat Kinrara kan, dekat Kinrara kan, Bukit Kiara. Sorry. Bukit Kiara. Bukan Bukit Kiara yang lama tu. Kalau Bukit Kiara yang lama tu, yang tu tuan-tuan boleh tengok macam-macam binaan. Macam nak buat hotel pun ada dah. Atas kubur tu. Ada satu tu saya pernah tengok perbincangan dalam majlis fatwa. Anak dia meninggal, anak perempuan dia meninggal. Bapak dia ni orang Itali. Bapak dia ke mak dia orang Itali. Mak dia orang Itali. Bapak dia orang Melayu. Apa nama tu? Orang Sarawak saya tak ingat. Tak salah ingatan saya. Dia punya kubur anak dia tu sebiji macam kubur Kristian. Tapi tanah dalam kubur Melayu. Okay? Tanah dalam kubur orang Islam. Dia ada dia punya tomb dia tu, dia punya apa nama tu, makam dia tu. Kemudian dia buat pula macam satu nisan dia tu, dia buat besar nisan tu, ada gambar anak dia. Diukir dekat nisan tu. Subhanallah. Jadi masuk fatwa macam mana nak robohkan, nak apa, nak pergi bincang siapa, nak pergi sembang dengan ni kan. Jadi ini perkara-perkara yang dilarang lah, ataupun pergi ke kubur dengan apa nama tu, meratap, menangis, teruk, meraung, itu semua tak dibenarkan. Okay, Nabi SAW apa nama tu pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuru al-qubur fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dalam satu riwayat, satu lagi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajran. Wala taqulu hajran. Maknanya aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Larangan Nabi yang awal tu kerana sifat niyahah tu lah. Kerana sifat suka meratap, meraung yang sampai koyok-koyok baju. Kalau kita tengok kat kubur, aku biasa orang kubur orang Cina lah. Menangis dapat duit. Jadi apa, meratap ni teruk kan. Yang sampai tak boleh kontrol, yang sampai jadi perkara-perkara yang nampak tak elok lah di kubur. Maka itu sebab Nabi larang dulu, sebab budaya jahiliah tu terlalu kuat. Dan fazuru al-qubur, dan ziarahlah kubur kerana ia menyebabkan kamu jadi zuhud di dunia dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Dalam riwayat lain, ziarah kubur itu akan melembutkan hati dan mengalirkan air mata dan mengingatkan akhirat. Janganlah kamu berkata jauhi kubur. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila dia rasa diri dia ni macam lalai sikit, tu Sayyidina Umar, dia rasa macam terlalai sikit, ya'til kharibah, dia akan pergi kepada rumah-rumah yang telah roboh. Dia apa nama tu, ziarah kubur ni Nabi SAW selalu ziarah. Nabi kadang-kadang malam-malam Nabi pergi ke Baqi'. Ada satu peristiwa yang Nabi SAW pergi ke Baqi'. Lepas tu diikuti oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ikut belakang. Dia ingat Nabi nak pergi bilik isteri lain kot, kan? Dia salah orang perempuan. Jadi pergi duduk, rupanya Nabi sampai di Baqi'. Jadi Nabi sentiasa ziarah Baqi' dan mendoakan kepada ahli Baqi' dan seumpamanya. Lalu bila Nabi balik, Aisyah cepat-cepat balik. Oh, balik. Tidur balik. Barang balik ke katil. Betul Nabi sampai, Nabi tengok dada Aisyah berombak. Macam orang baru lepas berlari. Kan? Gitu kan? Tapi macam lena, buat lena. Nabi tanya, Aisyah, buat apa? Tidur. Takkan tidur berombak dada lagu tu. Gitulah. Kan? Maksudnya itu satu peristiwa yang direkodkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Aisyah bahawasanya Nabi SAW suka menziarahi Baqi'. Jadi setelah ziarah kubur itu dibenarkan, maka manfaat dia ada manfaat dia. Sayyidina Umar Al-Khattab begitu juga, sentiasa mereka sahabat-sahabat sentiasa buat apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Sayyidina Umar pergi ziarah rumah-rumah yang dah rosak. Dia akan kata, wahai rumah, di manakah gelak tawamu yang pernah ada di dalam menghiasi ruang dalam rumah ini? Di manakah tuannya yang pernah dahulu mengimarahkan rumah ini? Di manakah ibu yang pernah memasak di rumah ini, yang menghidangkan makanan? Maknanya benda yang nak mengingatkan kita. Benda yang nak mengingatkan kita. Kalau nak ingat mati, janganlah mai KL tengok KLCC apa semua. Oh, tak ingat mati yang tu. Ya, betul. Kalau tengok, kena pergi ke tanah kubur Lebuh Ampang, Jalan Ampang. Tu ingat. Silap-silap orang kata boleh jumpa Piramli. Tu semua old folks punya cerita lah. Wallahu alam.
kan. Pergi tengok kubur. Pergi tengok kubur. Dan kubur ni tuan-tuan, dia kalau ikut hukumnya dia bukan freehold, maksudnya bukan milik kita, dia leasehold. Leasehold ni maksudnya orang boleh bongkar balik kubur tu. Kalau apa nama tu, tulang kita ada tulang, dia akan pindah buah tempat lain. Itu tak jadi masalah. Itu perkara yang kalau dekat Baqi' itu, itulah yang berlaku. Kecuali jasad-jasad yang tidak di bawah bumi, yang tu cerita lain lah. Tapi yang pentingnya ziarah kubur. Dan apa adab? Pertama sekali bila sampai kepada kubur, kita bagi salam lah. Bagi salam, ada orang bagi salam style apa nama tu, ialah style Assalamualaikum ahli kubur. Okay. Jadi yang warid daripada Nabi SAW, Assalamualaikum ahlad diyar antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum. Tu apa dia, doa dia, Assalamualaikum ahlad diyar. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni rumah-rumah yang ini apa nama tu, penghuni kubur ini. Antumus sabiqun, kamu semua telah mendahului kami. Wa nahnu bikum lahiqun, dan kami akan menyertai kamu selepas ini. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kami dan kamu semua. Ini doa kita bila kita ziarah. Ataupun bila kita lalu kawasan kubur, kita ni lah dekat Negeri Sembilan nak masuk ke Melaka tu, masuk kat Melaka pun berlaku juga banyak kubur-kubur tepi jalan tu kan. Kubur-kubur yang orang lama-lama lah kan. Ada yang apa duduk kat lereng bukit, saya pun heran macam mana dia bertanam kat lereng bukit ni. Tu lalu situ bagilah salam. Janganlah lalu-lalu tok datuk nenek moyang cucu minta lalu. Jangan, yang tu khurafat. Jadi kita ada kaedah Islam ajar kita. Jadi kemudian kita menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan keampunan kepada si mati dan warga kubur. Dan untuk diri kita sendiri dan juga untuk umat Islam. Okay. Jadi ini hukum-hukum yang berkaitan dengan menziarahi kubur. Satu peristiwa pernah berlaku di sisi Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu dia duduk apa nama tu, Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran ni tabi'in yang juga duduk apa nama tu, yang banyak meriwayatkan apa hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat dan juga sedekah. Dan Maimun bin Mihran ni juga antara orang yang sentiasa memberi nasihat-nasihat yang baik-baik. Satu hari dia duduk bersama dengan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahumullah. Lalu Umar bin Abdul Aziz baca ayat ini, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan memperbanyakkan apa nama tu, harta dunia, anak pinak dan sebagainya, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu menziarahi kubur. Falabitha hunaiha, maka pada ketika itu dia duduk sekejap, duduk dalam sedikit masa. Faqala ya Maimun, dia pun kata, wahai Maimun, jom kita balik. Ma ara al-maqabira illa ziyaratan. Aku tidak melihat kawasan kubur ni bukanlah untuk kita duduk melepak, minum kopi apa semua, kecuali kita main untuk ziarah sahaja. Wa ma lizairi buddu min an yarji'a ila manzilihi, dan tidak boleh tidak kepada seorang penziarah, dia kena kembali ke rumahnya. Apa maksud balik ke rumahnya tu? Ada ulama kata balik rumah sungguh, lepas pergi ziarah baliklah rumah. Balik rumah kita lah. Ada ulama kata ini maksud yang dimaksudkan oleh Umar bin Aziz ni lebih jauh, iaitu yarji'a ila manzilihi imma ila al-jannati au ila an-nar. Wal a'yazu billah. Sama ada balik kepada rumahnya di syurga atau rumahnya di neraka. Itu dia. Jadi ini adalah maksud menziarahi kubur. Menziarahi kubur. Okay, sama ada kita ziarah waktu kita hidup di dunia ini, betul-betul pergi ziarah, ataupun waktu kita sendiri menziarahi dan tinggal tetap di dalamnya waktu hari kematian kita. Okay. Semoga Allah memperbaiki dan memperelokkan kematian kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menyelamatkan kita daripada azab siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Okey, dua ayat ini diulangi sebagai bentuk takkid, iaitu apa nama tu, pengulangan dan pengukuhan. Pengulangan dan pengukuhan. Kata Al-Imam Hasanul Basri, hadza wa'idun ba'da wa'id. Ini adalah peringatan selepas peringatan.
Dan Ad-Dhahhak pula berkata, kalla saufa ta'lamun. Yang pertama adalah bahkan kamu akan pasti mengetahui. Bahkan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla, bahkan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Itu yang pertama, itu adalah untuk dimaksudkan ataupun ditujukan kepada al-kufar. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian bahkan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, ditujukan kepada orang-orang mukmin. Okey, ni antara dua penafsiran lah. Kalla saufa ta'lamun, pasti. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari menegaskan perkataan kalla ini adalah ancaman dan peringatan bahawasanya tidak sepatutnya seseorang itu sangat prihatin tentang dirinya dan memfokuskan seluruh perhatiannya kepada dunia dan mengabaikan kepentingan agama dan akhirat. Dan ungkapan kedua itu adalah sebagai penguat kepada yang pertama. Sebab apa? Sebab bila diulang-ulang maksudnya memang itulah perkara yang sering diulangi dalam kehidupan kita. Bila sering diulangi, peringatannya juga perlu diulangi. Jangan orang kata, tadi dah pesan lah. Sebab tu kita dipesan setiap hari, paling kurang, bukan paling kurang, memang wajib kita dipesan sehari 5 kali. Siapa yang pesan? Muazzin pesan. Muazzin pesan apa? Muazzin pesan suruh kita mengagungkan Allah Ta'ala. Muazzin pesan suruh kita bersyahadah. Muazzin pesan suruh kita menuju kepada pergi solat, hayya 'alas salah, kemudian menuju kepada hayya 'alal falah, menuju kepada kejayaan, kan? Dan berpesan pula untuk kita memperbaharui syahadah kita setiap hari dengan la ilaha illallah. Pesanan-pesanan itu. Maknanya takkanlah kita bila muazzin azannya, tahulah, tak payahlah nak ajak azan nak sembahyang, tahulah sembahyang tu wajib. Tak, sebab memang kita kena sentiasa begitu. Sentiasanya perlu diberi peringatan berulang-ulang kali kerana manusia ini adalah manusia yang lalai. Kita ni insan, lupa banyak perkara yang kita lalai daripada dunia. Kalla saufa ta'lamun, selesai. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dan nescaya kamu akan mengetahui dengan pengetahuan yang sangat yakin. Dengan sangat yakin. Apa maksud dia? Kamu akan mengetahui tentang law alimtum haqqal ilma, sekiranya engkau mengetahui sebenar-benar ilmu, sebenar-benar pengetahuan, lama alhaakumut takatsur, nescaya kamu tidak akan dilalaikan dengan bermegah dan memperbanyakkan mengingati dan menyebut tentang harta dan anak pinak, an talabid daril akhirah, daripada mengingati akhirat, hatta sirtum ilal maqabir, sehinggalah kamu sendiri menuju kepada kubur. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin, pasti kamu akan melihat al-jahim, iaitu neraka jahim, dan sesungguhnya kamu akan melihatnya dengan dengan mata keyakinan. Okey, maksudnya kamu akan menyaksikan neraka jahim dengan pandangan yang penuh yakin dan penyaksian kedua biji mata. Lalu dengan itu jauhkanlah diri kamu daripada terjerumus kepada api neraka dengan kamu melakukan maksiat, kejahatan, dosa besar dan perkara-perkara yang sangat besar daripada aspek-aspek kemungkaran. Summa latus'alunna yawma idzin 'ainin na'im, kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Okey, dalam ayat yang seterusnya ini Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan kembali merujuk kepada perkara pertama yang sering kita megahkan. Thumma latus'alunna, kemudian kamu akan ditanya pada hari tersebut tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Apakah kamu telah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan daripada kesihatan, daripada keamanan, daripada rezeki dan daripada perkara-perkara yang lain. Benda-benda yang ni, sebab kita tahu bahawasanya Nabi SAW menyebutkan tentang dua nikmat. Nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas. Kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Apa dua benda yang sentiasa manusia itu lalai dan mabuk
yang terperdaya dengan dia, iaitulah kesihatan dan juga waktu lapang. Okey, kesihatan dan waktu lapang. Ada satu cerita yang menarik berkaitan dengan ayat ini. Satu ketika diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia mendengar Umar Ibn Al-Khattab berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi SAW keluar. Inda zahirati waktu zuhur, fawajada Abu Bakrin fil masjid. Dia tengok-tengok Abu Bakar ada kat masjid. Lalu dia kata, ma akhrajaka hadhihi sa'ah, apa yang menyebabkan kamu keluar pada waktu ni? Kata Abu Bakar, akhrajani alladhi akhrajaka ya Rasulullah, yang mengeluarkan aku waktu ni sama sebabnya apa yang menyebabkan kamu keluar ya Rasulullah. Qala wa jaa Umar bin Al-Khattab. Dia sahabat-sahabat ni, dia kalau member rapat ni, dia tak payah cerita pun pasal apa, kan? Kita terjumpa member dekat kedai mamak, kan, jumpa member kedai mamak. Lepas tu kita kata, ada sini, kan? Apa cerita? Datang macam mana? Kenapa datang? Tanya pula kenapa datang. Of course lah, member yang datang tu macam kita jugalah, nak cari tosek, nak cari teh tarik, nak cari apa-apa yang kita rindui dekat kedai mamak tu. Lapak lah, cerita dia lapak lah. Jadi jawapan Abu Bakar itu menunjukkan kepada begitu rapatnya persahabatan dia dengan Nabi SAW, sehingga kan dia cakap, dia jawab tu samalah macam sebab yang engkau juga keluar ya Rasulullah. Jawab yang tu je. Waja'a Umar bin Al-Khattab, dan datang Umar bin Al-Khattab. Dia pun kata, ma akhrajaka ya Ibn Al-Khattab. Nabi bersabda, apa yang menyebabkan kamu keluar ya Ibn Al-Khattab? Akhrajani alladhi akhrajakuma. Ibn Al-Khattab jawab lagi padu. Dia kata apa? Dia kata yang keluarkan aku hari ni, hari ni yang mengeluarkan aku, sebab itu adalah yang mengeluarkan kamu berdua kemari. Itu dia. Faqa'ada Umar. Umar pun duduk. Wa aqbala Rasulullah SAW, dan berhadapan dengan Nabi SAW, yuhadithuhuma, dia bercakap bersama-sama lah. Thumma qala hal bikuma min quwwah tantaliqani ila hadha an-nakhl fatusibani ta'aman wa sharaban wa dhillan. Qulna na'am. Nabi kata, kamu ada tak kekuatan sikit, jom kita pergi berjalan. Maksudnya Nabi ketika itu dalam waktu yang sangat dalam keadaan memang lemah dan sangat lapar sungguh ni. Cuba kita bayangkan, dua sahabat Abu Bakar dan Umar lapar. Maknanya kalau kita tengok biografi ataupun latar belakang Abu Bakar dan Umar ni, orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Orang kaya berlapar enggak? Nampak mungkin pada ketika itu mereka tidak mempunyai sesuatu yang ada di rumah mereka untuk makan. Bukan sengaja nak pergi serang rumah orang ni. Jadi mereka nak makan. Lapar. Maka Nabi kata, ada tak kamu sedikit sakit-baki kekuatan? Jom kita pergi ke satu kebun yang mana kita boleh dapat sedikit makanan dan air, minum. Lalu kedua-duanya kata, jomlah kita pergi. Qala murru bina ila manzilin min at-Tayyihani Abil Haytham Al-Ansari. منزل ابن التيهان بن الهيثم الأنصاري قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام فلما أراد أن ينصرفها خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقال يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ثم قال أين أبو الهيثم لا أراه قالت يا رسول الله هو قريب ذهب يستعذب الماء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم قال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. Ni semua nama-nama nama-nama kurma tu lah. Okey. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. Okey, apa dia? Ringkaskan cerita, panjang cerita dia. Dia sampai ke rumah Ibnul Haytham tadi, Ibnu Tihan Abil Haytham Al-Ansari, Abul Haytham ni. Dia pergi ke rumah tu, dia bagi salam 3 kali. Sebenarnya di rumah tu Abul Haytham tak ada. Abul Haytham keluar untuk mencari air dan juga sedikit bekalan makanan. Lalu Nabi bagi salam 3 kali. Bila Nabi nak berpaling, barulah Ummul Haytham keluar.
Keluar, dia pergi kejar Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sebenarnya aku dengar apa kamu bagi salam tadi. Tapi oleh kerana aku nak kamu bagi salam kepada aku banyak kali. Aku nak kamu menambah salam tu sebab doa kamu tu. Jadi aku biar sampai 3 kali. Kamu dah nak balik, aku panggil balik. Jadi marilah masuk. Cuma Abu Haisam tak ada. Dia kata Abu Haisam tak ada. Abu Haisam pergi mana kata Nabi? Abu Haisam pergi cari air sikit dan cari beberapa makanan. Kemudian tak lama selepas itu Abu Haisam balik. Dan apabila dilihat Rasulullah SAW dan 2 sahabat yang mulia itu bertamu di rumahnya, sangat girang dan gemilang hati dia. Lalu dia kata, nah silakanlah, aku betul-betul dah seronok ni. Dia tuang air, dia bagi kurma-kurma tu macam nak bagi ke semua yang dia bawa tu. Lalu Nabi kata, dah cukup. Jangan banyak sangat, cukup. Takat ni sahaja. Kemudian Nabi SAW kata, ta'kuluna min busrihi wa min rutabihi wa min taznubihi. Kamu makan daripada ni kurma-kurma adalah daripada kurma yang ada beberapa jenis, rutab dia, kurma hak muda sikit, kurma hak tua lagi sikit. Kamu makan berjenis-jenis kurma tu. Nanti ada orang buat produk baru pula lah. Tak rajin sebut lagi busrihi dengan taznubihi ni. Mari bulan puasa tahun depan dah lah. Kurma busr. Kurma taznub. Mampu. Semua kita ni kira nak menega lah. Okay. Ala kulin. Jadi bila bagi makan tu, habis makan tu Nabi kata, ini adalah di kalangan nikmat-nikmat yang akan ditanya besok di akhirat. Kemudian Nabi membaca ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanyakan dengan perkara ini, dengan nikmat-nikmat yang telah kamu dikurniakan kepada kamu di akhirat. Wallahu alam, sekadar itu untuk perkongsian pada pagi ini. Moga-moga kita dapat kebaikan dan dapat memahami apakah maksud untuk kita menyeimbangkan supaya dunia kita itu sentiasa sahaja mempunyai justifikasi untuk akhirat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan sahabat-sahabat, Ustazah, cikgu untuk bertanyakan soalan pada Ustaz Ahmad Usni. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Jamaliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ma'e dan ahli-ahli anak yang lain Datuk Dek. Baik, Ustazah Fatimah, Ustaz Basrul. Ustaz perasan. Ada beberapa soalan lah. Sebenarnya soalan ni mungkin dah lama sebenarnya, tapi Ustazah hanya nak timbulkan balik supaya bukan ada kesedaran, maksudnya ada inisiatif lah. Baik, berkaitan dengan mungkin Ustaz Usni ni sebagai orang yang terlibat dengan pusat zakat dan sebagainya lah kan. Kalau kita tengok apa sebenarnya isu ni mungkin dah dijawab ya. Bila kita kata zakat pendapatan ni mesti bagi, contohlah mesti ada ada zakat pendapatan, tapi ada setengah masyarakat yang mengatakan zakat pendapatan ni tak ada dalam senarai dalam perkara yang dibacakan zakat lah apa respon yang kita harus berikan kepada mereka beginilah Satu. Yang kedua, mungkin pengalaman Ustaz Ma'e dah pencen kan, bila orang kerajaan yang pencen ni mereka akan dapat kerajaan dan swasta sekalipun mereka akan dapat duit enrolment yang dengan jumlah yang banyak dan biasanya tak tahulah, Ustazah tak ada pengalaman berpencen lagi lah kan. Untuk Ustaz Ma'e sendiri dah ada pengalaman akan dikejar oleh bahagian cukai untuk bayar cukai LHDN untuk bayar cukai. Bagaimana nak wujudkan kesedaran supaya mereka juga tidak lupa untuk membayar zakat dengan duit-duit yang dapat serbuk ni lah. Yang kedua, Ustazah, saudara Nazim ada tu, dia cukai tu. Teruskan soalan ketiga. Eloklah respon Dan yang ketiga, soalan yang ketiga mungkin berkaitan dengan zakat juga kalau mesti kata sesuatu institusi
ada inisiatif untuk memungut zakat. Mungkin bukan daripada bahagian zakat lah ya. Seperti mana yang dibuat oleh beberapa institusi yang mana mereka ni akan deal dengan jabatan agama di negeri lain supaya zakat itu dapat persen lah kepada institusi yang memungut tu ya. Ada tak maksudnya kalau pusat zakat sendiri ada tak deal dengan institusi yang ada keinginan untuk memungut zakat yang mana zakat ni akan diserahkan sebahagiannya kepada pusat zakat dan yang sebahagiannya lagi boleh dibelanjakan ataupun boleh dimanfaatkan kepada asnaf-asnaf yang ada di institusi itu sendiri yang mana mungkin pusat zakat sendiri agak terlepas pandang dan sebagainya. Okey, itu 3 soalan. Saya jawab nombor 3 dulu Ustazah. Boleh. Nombor 3 tu ada, tak terlepas pandang pun. Kita orang yang buat dulu sebenarnya. Kalau Ustazah nak bawa mana-mana nanti PMTP je lah dengan saya. Senang cerita. Payah panjang-panjang. Yang tu. Yang nombor 2 tu tadi minta Ustaz Ismail lah jawab, sama-sama tolong bantu saya. Yang pertama, bila berkaitan dengan harta. Kalau kita tengok mudah sahaja. Hari ni orang kaya dengan apa? Kalau kita kata dari sudut harta, bukanlah kata Ustazah Jamaliah tak faham. Ustazah Jamaliah mesti faham punya. Orang lain yang tak faham ni. Orang lain tak faham ni. Kalau orang tanya, zakat pendapatan tak ada pun dalam kitab kuning. Saya selalu jawab, kitab lagi kuning pada tu ada sebut. Lagi lebih kuning daripada tu ada sebut. Macam mana pula? Okey, baik. Yang pertama sekali kita tengok. Apakah harta-harta sebab pandangan terhadap harta kenaan zakat ada 2 pandangan utama. Satu daripada pandangan Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri yang mengatakan tidak kena zakat kecuali pada harta-harta yang berlaku pada zaman Nabi SAW sahaja. Pada zaman pensyariatan sahaja. Jadi mungkin dia baca kitab Zahiri lah kot. Ya. Tetapi dalam mazhab jumhur yang lain mengatakan bahawasanya harta-harta zakat adalah bersifat mu'allal. Ataupun disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, harta zakat ini bersifat mu'allal. Mu'allal ini apa maksud dia? Dia boleh diberi illah ataupun boleh diberikan sebab. Iaitu harta-harta yang kena zakat dia ada sebab. Dan sebab harta kena zakat ni ada 2. Satu dia panggil illatun nama, satu lagi dia panggil illatul ghina. Satu yang disebut sebagai illah, harta itu mempunyai potensi ataupun probability untuk berkembang. Dia boleh berkembang, sama ada dia boleh berkembang dengan diri dia sendiri ataupun dia berkembang dengan usaha daripada pihak yang lain, daripada pihak kita dan seumpamanya, ataupun mungkin dia boleh berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan namun tidak dikembangkan. Itu juga termasuk dalam harta yang kena zakat. Dia berpotensi untuk dikembangkan tapi tak dikembangkan. Okey. Yang kedua, ia merujuk kepada kekayaan. As-sadaqatu an zahril ghina. Innamas sadaqatu an zahril ghina, kata Nabi SAW. Sesungguhnya zakat itu adalah daripada zahir kekayaan. Baik. Harta ni dia bersifat evolving. Harta disebab hari ni orang yang berharta, macam mana kita nak katakan petani yang kena zakat setiap tahun disebabkan oleh bila dia tuai hasil sahaja, dia kena tuai zakat, dia kena tunai zakat dia. Sedangkan dia tidak mempunyai pendapatan bulan-bulan. Apatah lagi kita yang makan gaji ni. Kita makan gaji ni, mana lagi teruk? Kita ke petani? Petani ni makan setahun 2 kali lah. Tapi kita ni makan setiap bulan. Dari sudut qiyasul aula, tak kena. Maksudnya dari sudut lebih aula sepatutnya, lebih utama untuk kita, untuk yang dibayar zakat adalah kita lah. Itulah qiyas aula. Tetapi dari sudut barakallahu fiik. Saya sebenarnya tak ada nak jawab soalan ni. Dari sudut itu kita memahami bahawasanya Islam ni adalah agama yang adil. Takkanlah satu pihak yang dapat rezeki yang lebih banyak tak kena zakat berbanding dengan satu pihak yang dapat rezeki setahun 2 kali. Tapi oleh kerana benda tu ada dalam kitab, maka dia kena. Jadi dalam urusan ini kita kena faham bahawasanya harta-harta kenaan zakat adalah bersifat mu'allal. Saya nak pendekkan perbincangan, bila mana disebut al-mal al-mustafad,
Kalau orang kata tak ada, maknanya dia tidak tidaklah, kalau dia kata dalam mazhab Syafi'i tak ada, itu salah satu daripada bagi saya salah faham lah tentang mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i disebutkan perbincangan zakat pendapatan ini dalam perbincangan zakat al-mal al-mustafad ataupun disebut sebagai zakat harta perolehan. Dan harta perolehan ini berlaku dalam banyak aspek dalam kehidupan kita. Dia boleh diperolehi secara tiba-tiba ataupun dia boleh diperolehi dengan cara yang banyak lah. Cara warisan, cara apa, dan termasuklah dengan cara perolehan dari sudut gaji, upah dan seumpamanya. Maka semua benda ni pada zaman Nabi SAW, orang tidak mendapat upah sebagaimana hari ini. Perkara tersebut tidak berlaku secara macam hari ini. Harta yang upah yang diberikan bukan dalam, kebanyakannya bukan dalam bentuk monetary ataupun bentuk duit dan seumpamanya. Dan pada ketika itu perkara tersebut bukanlah sebagai perkara yang besar pada zaman Nabi. Yang besar pada zaman Nabi adalah perniagaan, adalah pertanian, peternakan. Itu harta-harta yang ada, emas dan perak dan seumpamanya. Maka ketika itu tidaklah dikaitkan duit itu dengan sesuatu yang biasanya orang zaman tu tak kumpul, dia tak kumpul duit tu, dia tak kumpul dinar dirham tu, dia kumpul apa? Dia kumpul emas. Yalah, dinar dirham tu ada, tapi perkara yang dikumpulkan tu sebab dinar dengan dirham pada waktu dan ketika itu dalam form emas dan perak. Hari ni je duit kita duit fiat, kan? Dia orang tak faham konsep tu. Masa tu duit dinar, duit dirham yang sahabat-sahabat bagi, yang sahabat-sahabat bagi kat Nabi tu berapa dinar, berapa dirham tu duit lah tu. Duit lah tu, kan? Tapi dalam form asal, sebab form asal dia emas dan perak. Emas dan perak orang tahu kena zakat. Sebab tu ada perbahasan zakatul zahabi wal fiddah, zakat emas dan zakat perak, wa ma yaqumu maqamahuma, dan apa yang menggantikan emas dan perak. Ataupun apa yang as good as emas dan perak. Okay, so sebenarnya perkara tu dah ada dah. Dan Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i mengatakan la zakata fil malil mustafad, tidak ada zakat pada mal mustafad illa an yahula alaihi al-haul, kecuali berlalu setahun haul. Imam Asy-Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i antara mazhab yang meletakkan syarat haul pada zakat pendapatan. Kalau mengikut hukum ataupun mengikut kaedah usul fiqh, tidak mungkin berlaku syarat ataupun pensyaratan ataupun beberapa kategori pensyaratan kepada hukum jika hukum tidak berlaku. Maksudnya, macam mana kita kata zakat pendapatan tu tak ada, sedangkan Imam Syafi'i buat keluar syarat. Syarat dia kena tunggu setahun. Maknanya hukum tu ada lah. Hukum tu wujud lah. Maknanya hukum zakat pendapatan tu wujud. Dan ada. Okay, kita bagi historical punya evidence. Historical evidence berlaku pada zaman Umar Al-Khattab, di mana Umar Al-Khattab mewajibkan zakat daripada gaji ataupun pemberian yang diberikan kepada tentera-tentera Islam dan orang-orang yang bertugas dan mendapat gaji daripada khalifah pada ketika itu. Dan diteruskan lagi, kalau tak silap saya, sebelumnya itu daripada zaman Muawiyah lagi dah berlaku dah amalan ini. Dan juga selepas daripada itu berlaku pada zaman Muawiyah dan sebagainya, juga diteruskan tentang ata ini ataupun pemberian yang diberikan oleh kerajaan sebagai gaji kepada petugas-petugas tentera dan seumpamanya. Mereka mewajibkan zakat daripada situ dan diteruskan juga pelaksanaannya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Wallahu alam, sekadar itulah yang boleh saya kongsikan. Untuk warga pencen nak kesedaran tu, itulah memang betul lah, perlulah kesedaran untuk dia orang ni bayar, dan juga seimbangkanlah dengan cukai. Saya cakap ni bukan sebab ada kawan kita cukai kat sini. Saya faham, saya bermasalah betul dengan cukai. Nanti boleh PM tepi ya. Ni memang saya minta sungguh-sungguh lah tolong macam mana. Sebab apa? Sebab kita kena seimbangkan. Sebab tu bila kita nasihat, zakat ni bukanlah escapism untuk lari daripada cukai. Siapa yang buat macam tu, ini memanipulasi agama secara salah. Ya. Sebab apa? Sebab cukai juga tanggungjawab. Kalau betul-betul kita diberikan rebate tu, kita ambillah rebate sesuai dengan kadarnya.
dia sesuai dengan kadarnya. Yang lain tu kita bayar jugalah cukai, terutama bagi mereka yang berpendapatan tinggi lah. Bagi orang yang berpendapatan tinggi, saya kira bayar juga cukai sebab kita ada tanggungjawab juga kepada negara, dan tanggungjawab kepada negara ni akan refleks kepada kita juga sebenarnya. Sebab kalau zakat ni dia punya penerimanya khusus. Penerimanya khusus. Tak boleh ke Ustaz? Orang Islam ni kita wajib zakat je. Tak payahlah cukai-cukai semua ni. Orang Islam ni zakat sudahlah, kan? Yang tu lantiklah Perdana Menteri dalam PRU yang akan datang. Lantiklah Perdana Menteri yang boleh berbuat demikian, dan juga Menteri Keuangan yang boleh membuat demikian, ataupun sesiapa sahaja yang boleh bersuara di Parlimen untuk hal yang sedemikian. Kami dah bawa tu setiap tahun dah. Cuba bawa ke MOF, itu usaha kami lah. Usaha kami ni tak payahlah nak cerita heboh-heboh kat orang, kita usaha belakang-belakang sudahlah. Yang pentingnya kita nak tengok siapakah pemerintah yang akan mendaulatkan kembali zakat hanya untuk orang Islam. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah, ada juga pemerintah yang mengenakan cukai apabila pendapatan negara tidak mencukupi, sebab zakat ni dia punya persentage dia sangat minimum, paling tinggi persentage dia pun 25%. Itu pun daripada harta-harta yang berkaitan dengan rikas, harta tertimbus dalam tanah dan seumpamanya. Itu paling tinggilah dan itu paling sukar nak dijumpai. Tetapi yang paling common adalah 2.5%, sedangkan cukai boleh diambil lebih daripada itu untuk manfaat rakyat. Maka kita seimbangkanlah, sebab negara kita mempunyai sistem cukai dan juga zakat. Maka yang menjadi tanggungjawab kita adalah untuk menyeimbangkan antara kedua-duanya. Wallahu alam, sekadar itu. Terima kasih Datuk, terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustaz atas jawapan daripada soalan Ustazah Jamaliah sebentar tadi. Ada lagi soalan daripada sahabat sekalian? Oh, ada soalan di sini Ustaz daripada saudara Muhammad Nizam Mas'ud. Boleh Ustaz terangkan sekarang zakat 25% dengan zakat yang ada tolakan, dari segi hukum macam mana? Okey, zakat ni dia punya kadar dia memang 2.5%. Sama ada kita nak buat tolakan ataupun tidak, itu adalah satu perkara yang menjadi option ataupun pilihan kita. Asasnya ada tolakan. Asas pada kiraan zakat ada tolakan. Sebab yang ni yang saya sebut tadi, ingat tak nama Maimun bin Mihran kita sebut dalam kuliah kita tadi? Maimun bin Mihran dia rekodkan asar yang menunjukkan kepada macam mana basic kepada kiraan zakat. Basic kepada kiraan zakat ini adalah lihat apa yang ada di tangan, kemudian tolak hutang-hutang yang berkaitan, dan juga tolak komitmen-komitmen yang berkaitan, dan zakat daripada baki. Itu asas dia. Itu asas dia. Allah Ta'ala pula sebut dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang patut dinafkahkan, apakah yang patut diinfakkan? Nabi kata qulil afu. Kata Nabi SAW, yang lebihan, yang lebih. Infaklah yang lebih. Baik, yang lebih tu maksudnya lebihan daripada pendapatan kita yang telah ditolak. So dua-dua ni boleh kita aplikasikan. Dari segi hukum, yang asasnya tolakan. Yang tak tolak tu adalah mereka yang nak buat kebajikan lebih. Itu pun diterima. Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW pernah didatangi oleh amil yang diutuskan oleh Nabi SAW kepada dia, lalu dia enggan membayar zakat yang merupakan seekor anak unta berumur 2 tahun. Dia kata, aku tak nak bagi sebab ni anak unta ni lembek lagi, bukan boleh buat apa pun. Aku nak bagi unta yang dah besar, dah sihat, boleh ditunggangi, boleh diperah susu, boleh dibawa pergi perang, boleh dibawa barang, dia banyak manfaat. Maksudnya harga yang lebih mahal lah kan. Ni dari sudut value tu lebih tinggi. Lalu amil ni kata tak boleh, bukan hak aku nak ambil besar-besar itu. Nanti aku tanya kepada Nabi SAW. Dia pun balik tanya Nabi SAW. Dia kata si fulan ni dia nak bayar zakat lebih daripada apa yang sepatutnya. Nabi tanya balik, adzalika min tibi nafsih, apakah perkara tersebut datang daripada kebaikan dan juga kemurnian hatinya? Maknanya memang betul-betul dia nak bagi ke? Ikhlas hati dia ke kamu paksa, ke kamu yang round up kan figure tu pergi ke atas? Okay. But round up figure ni pun ada, dia panggil mas'alatul jubran.
Sebut betul-betul lah jubran. Jangan sebut tang lain, sebut lain dia jadi lain. Mas'alatul jubran ni apa maksud dia? Al-jabru, maksudnya kita angkat. Kita angkat nilai. Contoh kalau kita ada, kita tak ada, sebab ni kebanyakannya berlaku dalam zakat peternakan. Kita tak ada perkara yang wajib untuk kita keluarkan. Contoh, kita kata kita tak ada unta berumur 2 tahun. Yang kita ada umur 3. Banyak umur 3, umur 2 tak ada. So, boleh tak kita nak keluarkan zakat yang umur 3 tu menggantikan yang 2 tu? Boleh. Ni dipanggil dia angkat. Dia apa nama tu, bukanlah bundarkan, tapi dia angkat nilai tu kepada yang lebih tinggi. So dalam kes ni, dia ni nak angkat nilai lah. So dia kata, aku tak nak bagi yang kecil, aku nak bagi yang besar. Boleh tak? So Nabi kata kalau betul daripada ketulusan hati dia, maka kita boleh terima. Bukan daripada paksaan kita ataupun daripada kaedah kita yang mencadangkan perkara tersebut kepada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawapan kepada soalan sebentar tadi. Jadi saya kira kita boleh sudahilah ya kita punya kuliah subuh pada pagi ini. Kita mohon Ustaz untuk bacakan doa penutup. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua-semua. Maka dengan ini marilah sama-sama kita menyudahi kuliah subuh pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa pada tahun 2022. Tahun hadapan kuliah subuh seterusnya pada minggu pertama dan minggu kedua Januari 2022 insya-Allah. Terima kasih pada Ustaz Ahmad Husni atas inisiatif untuk menjadi penyampai kuliah subuh pada tahun ini pada setiap hari Ahad dan juga Ustaz Ismail Cikgu pada setiap hari Sabtu insya-Allah dan kita mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang menghadiri kuliah subuh yang kita mulakan dari zaman PKP awal tahun ini sehinggalah akhir tahun ini insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucap juga happy anniversary kat Abang Hazhari. Dah keluar dah dia cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.